TV KPM. Banyak je barang ni, ada kacang. Tapi ni macam barang eksperimen. Nak buat apa kat sini? Buat apa tu? Nek. Ini rumah nenek. Saya tengok ni macam banyak barang. Nenek buat eksperimen ke, Nek? Nenek ada barang. Alamak, barang apa tu, Nek? Ambil lah. Ambil 2 je. 2. Saya pilih, Nek. Nenek macam marah je kat saya, Nek. Yalah, kamu ceroboh rumah nenek. Okey, minta maaf, Nek. Okey, saya dah ambil 2, Nek. Sekarang ni apa saya kena buat, Nek? Cucu, Okey. potong buah apple ni. Kena potong buah apple ni, Nek? Potong 2-2. Saya cuba potong, Nek. Potong. Tak boleh, Nek. Saya cuba jap. Potong sampai buka. Awak boleh, Nek. Berjaya. Bagus. Dua-dua sekali, Nek. Buah kak 2-2. Senang je, Nek. Okey dah. Sekarang apa saya nak kena buat, Nek? Ini ada air. Okey. Masukkan air dalam bekas ni. Okey, berapa ml, Nek? Letak 200. Ui, 200. Okey. Cukup. Oh, okey. Sekarang Nervous saya, Nek. nenek nak masukkan 2-2 bahan tu dalam bekas ni. Tak meletup ke, Nek? Masuk. Oh, okey. Saya masukkan sekarang, Nek. Saya masukkan semua sekali, Nek. Masuk semua. Cepat sikit. Okey. Alamak, Nenek dah marah ni. Nenek dah marah. Cepat. Okey. Okay, Saya dah masukkan semua, Nek. So, apa? Kacau. Ambil batang ni. Oh, batang ni. Okey. Kacau. Bismillah. Okey. Saya dah kacau, Nek. Nampak, Nek? Okey, Nek. Sekarang ni, Nek, saya tiba-tiba jadi confused, Nek. Kenapa saya letakkan 2 bahan? Satu bahan dia daripada banyak tadi dah tinggal sikit sangat. Satu bahan lagi dia maintain je, Nek. itulah yang kamu kena tahu hari ni. Oh, iya ke? Okey, nervous ni. Saya nak tahu ni, Nek. Assalamualaikum dan selamat pagi. Anda sedang menyaksikan Teras Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Yang sedang menonton tu, kalau ada yang tengah bersarapan, selamat bersarapan kan, sambil-sambil belajar, sambil-sambil makan, tak ada masalah. Yang paling penting sekali, walau di mana pun anda berada, patuhi SOP yang telah pun ditetapkan. Dan hari ini kita bersama dengan cikgu kita, Cikgu Fazilah Omar, Ketua Panitia Sains SK Datuk Keramat 2 Kuala Lumpur. Assalamualaikum, Cikgu. Waalaikumsalam. Apa khabar, Cikgu? Sihat, Cikgu? Alhamdulillah, sihat hari ni, Azhar. Terus berubah tadi daripada jadi nenek tadi terus dah jadi itu dia, cikgu yang cantik pada pagi ini. Baik, kita nak belajar pagi ini untuk subjek sains dengan topik kita campuran. Tapi cikgu, tadi kita dah mention berkenaan dengan SOP. Saya dan cikgu, kami mematuhi SOP yang ditetapkan, penjarakan fizikal kami jaga sekurang 1 meter, dan juga kita pakai pelitup muka, cikgu. Ya, dan sedia. kita ada cecair pembasmi kuman, cikgu, untuk kita gunakan. Baik. Ini sangat penting untuk kita menjaga kebersihan diri kita. Kalau anda dekat rumah tidak ada cecair pembasmi kuman, gunakan saja air dan juga sabun untuk memastikan kebersihan diri kita sentiasa terjaga. Baik. Kita dah pun melakukan SOP. Ingat, di mana pun kena jaga. Dan sekarang ni, cikgu, adik-adik kita nak bersama dengan kita pagi ini untuk subjek sains ni. Kita nak persilakan untuk masuk ke studio secara virtual. Itu dia. Assalamualaikum dan selamat pagi. Apa khabar semua? Khabar baik. Alhamdulillah. Sihat ke? Sihat. Baik, kita nak berkenal-kenalan, cikgu. Kan, bak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Jom kita nak berkenalan dengan adik-adik kita. Kita ada daripada 3 buah sekolah, SK Datuk Keramat 2, daripada Pusat Tahfiz Darul Hafizin Keramat, dan juga SK Setapak Indah. Kita mulakan dengan adik kita, Putra Rayyan. Silakan, adik. Tak ada.
Oh, okey. Putera yang tadi terkeluar. Tak ada masalah. Kita teruskan dulu dengan Aiman. Aiman Zakwan, silakan. Assalamualaikum cikgu. Hai kawan semua, nama saya Muhammad Aiman Zakwan dari SK Datuk Keramat 2, Kuala Lumpur. Kawan-kawan semua boleh panggil saya Aiman. Baik, terima kasih Aiman. Seterusnya Iris Arisha, silakan. Assalamualaikum cikgu. Assalamualaikum kawan-kawan. Nama saya Assalamualaikum. Aisyah binti Muhammad Najib Rashidi. Saya dari SK Datuk Keramat 2. Boleh panggil nama saya Iris. Baik, terima kasih Iris. Seterusnya Darwish, silakan. Assalamualaikum cikgu, nama saya Darwish Zakan bin Muhammad Karudin. Saya dari SK Datuk Keramat 2. Boleh panggil saya Darwish. Baik, terima kasih Darwish. Seterusnya adik kita Iman. Silakan Iman. Assalamualaikum semua. Nama saya Iman Zafran bin Muhammad Syariman. Saya sekolah di Pusat Tafizkarul Hafidin. Boleh panggil saya Ali. Iman Zafran tapi panggil Ali. Ini memang sangat luar biasa. Baik Ali. Kan, tak ada masalah. Okey. Kejap lagi. Seterusnya adik kita yang kita nak berkenal-kenalan adalah Aisyah Insyirah. Hai semua, nama saya. Hai. Saya dari SK Tapak Indah. Boleh panggil saya Aisyah. Baik, terima kasih Aisyah. Itu dia. Tak apa, kita tunggu kawan kita seorang lagi tu. Kalau masuk nanti kita berkenalan dengan beliau. Baik, adik-adik semua dah ready ke kita nak belajar subjek sains ni pagi ni? Kalau ready, belanja benda thumbs up macam ni. Goyang-goyang kecing. Itu dia. Semua bersemangatlah cikgu pagi ni. Kan nak belajar untuk subjek sains. Topik kita campuran. Tapi sebelum kita mula melangkah untuk subjek sains pada pagi ini, kita nak telusuri apa yang cikgu nak lakukan dan cikgu nak sampaikan pada kita. Kita nak saksikan dulu video ini, pendapat rakan-rakan kita berkenaan dengan subjek dan topik kita pagi ini. Saya nak cerita bagaimana saya menyediakan air coklat saya ini. Pertama, saya akan letakkan air panas. Kerana air panas ini membuatkan minuman saya lebih cepat melarut. Kemudian saya akan letakkan gula pasir di dalam coklat saya. Dan saya akan aduk-adukkan supaya gula pasir di dalam minuman coklat saya ini lebih cepat melarut. Sekarang minuman coklat saya dah siap. Dan saya ada satu eksperimen bahan larut dan tidak larut. Saya ada pewarna makanan, biji, dak, gula pasir dan batu. Sekarang saya akan masukkan bahan-bahan ini di dalam air. Sekarang saya akan adukkan. Bahan makanan dan gula pasir hilang sebab dia larut di dalam air. Biji dan batu masih ada sebabkan dia tak larut di dalam air. Baik, itu dia kita dapat lihat adik-adik kita cikgu buat satu eksperimen, tapi saya nampak seakan-akan sama macam yang kita buat di awal-awal tadi. Mungkin cikgu boleh ceritakan apa signifikannya apa yang kita buat sebentar tadi dengan subjek dan juga topik yang kita nak belajar pagi ni cikgu. Okey, baiklah ya Azhar, hari ini kita akan belajar satu topik yang sangat-sangat penting untuk adik-adik kita ni. Baik. Kita akan belajar tentang satu tajuk yang kita panggilkan tajuk campuran. Okey, yang mana campuran dalam tajuk ini nanti kita akan belajar tentang cara bagaimana untuk mengenal pasti bahan yang boleh larut dan juga bahan yang tak boleh larut dalam air. Okey. Anak-anak ni juga dia akan belajar tentang bagaimana kita nak buat bahan itu melarut dengan cepat. Ada bezanya juga cikgu. Jadi macam ni tadi ya Azhar. Okay, kalau Azhar nampak kat sini tadi, Baik. Azhar masukkan 2 bahan kan? Betul cikgu. Sekarang Azhar nampak tinggal Satu bahan je cikgu. satu bahan sahaja
terjadi. Ya, cikgu. Apa yang Ashraf boleh katakan tentang apa yang Ashraf buat ni tadi ya? Okey. Ashraf, tadi saya salah sebut nama. Tak apa cikgu. Kadang-kadang orang kat rumah saya pun panggil saya Maaf kadang sangat. Aaron Aziz. Saya biasa dah cikgu benda tu. Minta maaf Okey, ya Azhar. tak ada masalah Okey, cikgu. ha. Baik cikgu. Sebab saya nampak, saya pun terkejut juga tadi bila masukkan dua bahan. So, satu tu mula macam daripada nampak banyak jadi sikit-sikit. Cuma yang kuning ni memang tak berubah Sekarang langsung. dah tak cikgu. ada dah. Betul cikgu? Tinggal satu saja kan. Jadi mana hilangnya? Wow, okey. Baik, saya pun dah mula curious. Saya nak tahu apa yang berlaku. Tapi kita nak berhenti rehat seketika, cikgu. Okey, Boleh, cikgu? boleh. Alright, kembali selepas ini dalam Teras Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali dalam Teras Didik TV KPM bersama dengan saya Azhari Hilmi. Kita bersama dengan Cikgu Fazila Omar, Ketua Panitia Sains SK Datuk Keramat 2 Kuala Lumpur untuk subjek sains, dan juga topik kita campuran. Dan sekarang ni adik kita yang comel seorang lagi, Putra Ryan, sudah pun masuk kembali bersama kita. Kita nak berkenalan dengan adik Putra Ryan. Boleh perkenalkan diri tak? Silakan adik Putra Ryan. Nampaknya mungkin ada gangguan teknikal, cikgu. Tapi tidak ada masalah. Cuma saya nak tanya cikgu. Tadi cikgu ada sebut berkenaan dengan dua barang tadi. Kita dah try. Saya nampak tadi satu hilang, cikgu. Lagi satu ada. So mungkin cikgu boleh explain sikit, cikgu. Kenapa boleh jadi macam tu, cikgu? Okey, inilah yang kita akan belajar hari ini ya. Bahan ni yang tadi yang Azhar masukkan tadi tu, gula. Okey, sebenarnya dia tak hilang. Oh, tak hilang. Tapi saya nampak tak ada, cikgu. Ya, dia sebenarnya ada. Okey. Dia ada, tapi sebenarnya dia larut dalam air. Oh, patutlah. Sebab itulah kita tak nampak dia, sebab dia dah larut. Kalau Baik. macam ni, dan Azhar nampak kan, biji jagung ni masih lagi ada Betul. dalam sini. Dia tak hilang. Sebab dia tak boleh larut dalam air. Sudah tak larut, sudah maintain macam itulah. Baik, cikgu, saya dah mula nampak, dah mula faham. So kita nak teruskan kelas kita pada pagi ni, cikgu. Silakan, cikgu. Okey, so untuk hari ini ya, kita anak-anak akan mengeksplorasi satu tajuk tentang campuran ni. Kita akan belajar tentang bahan larut dan juga bahan tak larut. Macam yang kita belajar yang Azhar tengok tadilah. Ya, cikgu. Okey, dalam tajuk ini nanti anak-anak akan mengenal pasti bahan yang boleh larut. Bahan yang boleh larut dalam air dan bahan yang tak boleh larut dalam air, dan kita akan jalankan satu penyiasatan. Baik, cikgu, mungkin cikgu nak ke situ, cikgu, untuk mungkin mudah cikgu nak nampak. Takut nanti cikgu nak kena pusing-pusing kan. Okey, cikgu. Dan yang kedua, anak-anak ini akan belajar merumuskan cara bagaimana kita nak melarutkan bahan ni dengan lebih cepat. Jadi kita akan, anak-anak ini akan belajar untuk menjalankan eksperimen. Kita nak tentukan bahan-bahan melarut dengan lebih cepat. Dan yang terakhir, anak-anak ini semua akan dapat menjelaskan pemerhatian mereka tentang campuran melalui lakaran, TMK, lisan dan juga penulisan. Baik, cikgu. Baik, cikgu, kita nak teruskan kelas kita, cikgu. Okey. Baiklah. Okey. So kita akan tahu berkenaan bahan larut dan bahan tidak larut, cikgu. Ya, betul. Okey, so tadi saya ada perasan cikgu sebut berkenaan dengan larut cepat dan juga larut yang mungkin lambat.
So maksudnya akan ada juga bahan yang lambat larut, tapi maksudnya dia boleh larut jugalah. Dia memang boleh larut, cuma kadar dia untuk melarut tu sama ada lebih cepat ataupun lebih lambat. Lebih lambat. Okey. Baik cikgu, kita teruskan cikgu. Okey, tapi sebelum tu. Baik cikgu. Apa kata kita ajak anak-anak kita yang comel ni, baik, kita buat eksperimen. Boleh, jom cikgu. Ini yang best ni. Saya membayangkan selalu eksperimen pam keluar asap. Bukan cikgu. Bukan. Okey, baik. Apa eksperimen yang kita nak buat, cikgu? Okey, untuk eksperimen yang pertama, tadi kan cikgu dah kata, kita nak anak-anak ni kenal dulu. Baik. Bahan mana yang boleh larut dan bahan mana yang tak boleh melarut. Jadi, cikgu yakin anak-anak kat rumah semua dah bersedia dengan bahan masing-masing. Ya. Itu semua dah ada dekat depan tu, cikgu. Ya. Cuma tinggal nak buat magic je. Okey, jom kita buat magic sama-sama. Jom. Alright. So, apa yang kita nak lakukan, cikgu? Okey, cikgu nak kita sediakan 3 bekas. Okey, so kita ada siap, anak-anak cikgu? kat rumah boleh guna bekas lah. Cikgu dekat sini, cikgu gunakan bika. So, cikgu nak ada 3 biji bika. Baik. Dah siap label A, B dan C. Okey, baik. Nampaknya anak-anak semua pun dah siap dah dengan label. Label masing-masing. Baik. Bagus. Okey, sekarang okey, anak-anak, cikgu dah pesan siap-siap letak air. Sekarang Azhar, baik, minta tolong Azhar untuk tuangkan air. Boleh, cikgu. 200 ml dalam setiap bika. Oh, semua sekali, cikgu? Ya. Okey, 200 mililiter. Mililiter ke dalam setiap bekas. Setiap bekas, ya. Ataupun setiap bika. Dia panggil bika, cikgu. Bika, ya, betul. Okey, nampaknya adik-adik kita pun kena buat juga, cikgu. Ya, kena buat. Kalau tak, nanti dia tak tahu. Baik. Baik. Okey. Jadi, untuk bekas yang pertama, cikgu nak masukkan garam. Masukkan 1 sudu garam ke dalam bekas yang pertama. Okey, saya masukkan dalam bekas A 1 sudu garam. Ya, betul. Okey, baik. Jeng. Bismillahirrahmanirrahim. Satu cukup. Okey, cukup satu. Okey, baik. Okey, tutup kemudian, balik. cikgu. Dah ya anak-anak semua? Dah masuk ya? Okey, bagus. Sekarang kita untuk bekas B. Bekas B kita masukkan pula 1 sudu kacang hijau. Itu dia. Ini bila tengok kacang hijau ni, cikgu teringat bubur kacang hijau. Itulah. Kan? Makan pula dengan bubur durian. Allah. Nikmat apa lagi yang kau dustakan? Allah Akbar. Okey. Baik, cikgu. Hati-hati ya masa jalankan eksperimen. Itu dia. Kena ambil langkah-langkah berjaga-jaga. Keselamatan kita perlu jaga. Okey. Dan yang terakhir untuk bekas yang ketiga, bekas C, kita masukkan 1 sudu garam. Beras, cikgu. Silap, beras. Maaf. Okey, 1 sudu beras dalam bekas C. Bekas C. Okey, ini nak buat nasi ni, cikgu. Okey, saya dah masukkan ketiga-tiga bahan ke dalam ketiga-tiga bika kita. Adik-adik kita dah masukkan semua? Dah masuk ya? Kalau dah masuk, cuba angkat double thumbs up macam ni. Dah, bang. Kan? Okey, mantap. Adik-adik kita dah masukkan ketiga-tiga bahan dan kita pun dah masukkan juga, cikgu. Apa langkah kita seterusnya, cikgu? Jadi, macam tadi kan, kita nak tengok dia hilang larut atau tak larut dalam air, kita kacau. Kita adukkan dia. Okey. Baik, so kita kena kacau dia ni ya? Okey. Saya ambil yang pertama, cikgu. Okey, ambil yang pertama. Yang pertama, kita kacau. Kacau. Okey, saya nampak dia punya keadaan dia sama macam kita masukkan gula di awal-awal tadi, cikgu. Ya. Daripada banyak, dia semakin menghilang. Sikit-sikit. Okey. So, kita nak biarkan dia ke, cikgu. Kita teruskan kacau ni, cikgu. Kita kacau dulu. Okey. Mula menghilang dah, cikgu. Okey. Lepas tu, apa kata Azhar kacau pula kacang hijau ni? Boleh, cikgu. Saya bak kacau-mengacau, saya memang power, cikgu. Okey. Kita adukkan kacang hijau. Dan... Okey, anak-anak semua. Tapi tidak ada apa-apa kesan, cikgu. Tak ada apa kesannya. Ataupun tidak ada apa-apa yang berlaku lah. Kenapa agaknya? Kejap lagi kita akan tahu. Okey, cikgu. Dan yang ketiga, cikgu. Okey, kita adukkan pula bekas yang berisi beras. Beras. Ini kalau letak api jadi nasi, cikgu. Bolehlah lepas ni nak masak nasi. Masukkan bolehlah macam ni masukkan cikgu, beras dalam air. Letak atas api, jadilah nasi. Jadilah nasi. Baik. Okey.
Dia sama juga cikgu, dia tidak ada apa-apa kesan, cuma airnya berubahlah. Mungkin disebabkan faktor beras tadilah. Beras kalau kita basuh memang dia akan jadi putih kan. Baik. So saya nampak setakat ni kalau daripada ketiga-tiga ni macam yang ada kesan dari sudut zahirnya ini cikgu. Sebab ni nampak dia dah hilang terusan cikgu. Kan? Okey. Okey. Jadi kita nak tanyalah anak-anak kita di rumah tu. Baik. Kita nak tanya apa pemerhatian mereka ya dengan daripada penyiasatan yang mereka jalankan ni. Baik. Okay. Cikgu nak tanya ke ataupun kita nak volunteer? Cikgu tanyalah. Okey, baik cikgu. Okey. Baik. Semua dah ready Semua bersedia untuk menjawab persoalan yang bakal cikgu ajukan kepada anda. Kita dah dapat tengok. Okey, baik cikgu, silakan. Okey. Jadi tadi kita dah guna 3 bahan ni kan. Okey, kita dah letakkan garam dalam bekas A, okey, kacang hijau dalam bekas B dan beras dalam bekas C, betul? Baik. Jadi cikgu nak tanya, kita nak tanya adik Iris. Okey, Iris. Okey, baik Iris, apa yang Iris nampak tentang garam dalam bekas A? Garam tidak kelihatan dalam air, cikgu. Tidak Jadi garam kelihatan. ialah bahan larut. Bahan larut. Bagus. Pandai. Tahniah Iris. Betul jawapan tu cikgu. Betul. Okey, kita ada lagi 2 soalan. Okey, untuk kacang hijau. Baik. Cikgu nak tanya. Kita tanya Aiman. Aiman. Okey. Aiman, boleh Aiman jelaskan pemerhatian Aiman okey tentang kacang hijau. Macam mana Aiman sekali lagi? Kita masih air, cikgu. Maksudnya yang bahan yang tidak larut. Masih betul. nampak dan juga bahan ni tidak larut. Ya, jadi betul lah kat sini. Sebab kita nampak biji kacang hijau tu masih lagi kelihatan. Jadi biji kacang hijau yang masih lagi kelihatan tu kita panggil dia adalah bahan yang tidak larut. Tidak larut. Okey, tahniah Aiman. Wah, hebat-hebatlah pelajar kan? kita ataupun murid-murid kita pagi ni. Baik cikgu, seterusnya cikgu. Seterusnya kita punya bahan yang terakhir, bahan yang kita gunakan tadi beras. Baik. Cikgu nak tanya, cikgu nak tanya Aisyah Insyirah. Aisyah. Okey. Silakan Aisyah. Boleh Aisyah jelaskan pemerhatian Aisyah? Beras pun masih kelihatan dalam air, cikgu. Jadi beras juga ialah bahan tidak larut. Bahan tidak larut, betul. Betul. Yeay. Bagus Aisyah. Jadi daripada 3 penyiasatan yang kita jalankan, jadi cikgu rasa yang semua anak-anak yang lain pun dapat keputusan yang sama, betul ke? Adakah yang dapat berbeza? Adakah dapat yang berbeza? Betul cikgu. Betul, semua dapat yang sama. Jadi betul lah tu. Baik. Jadi daripada dekat sini, boleh tak siapa ya? Boleh terangkan pada cikgu dan kawan-kawan yang lain apa yang kita dapat daripada eksperimen ni? Baik. Siapa yang nak jawab? Cikgu rasa ataupun cikgu nak pilih cikgu? Silakan. Ali kot. Ali. Okey, Ali. Silakan Cuba Ali. Ali terangkan apa hasil yang dapat. Silakan Ali. Boleh, cikgu. Garam ialah bahan larut, manakala kacang hijau dan beras ialah bahan tidak larut. Okey, jadi betul ya di sini garam larut di dalam air. Okey, dan kacang hijau dan beras tidak larut di dalam air. Betul lah cikgu jawapan adik kita. Betul. Jadi jawapan disebabkan Ali. Garam tadi tu cikgu dah kata kalau dia larut dalam air, kita panggil dia sebagai bahan larut. Kacang hijau dengan beras, okey, dia tak larut dalam air. Jadi kita panggil dia sebagai bahan tidak larut. Betul. Okey, baik. Sebab tu kadang-kadang kalau orang tua-tua ataupun dekat rumah cikgu, kadang-kadang suka buat air gula siap-siap letak dalam peti ais kan. Betul. So kalau nak minum tu make sure rasa dulu. Kan sebab ada bahan larut ataupun tidak cikgu. Kan itu dia. Baik cikgu, seterusnya cikgu. Okey. Jadi Azhar rasalah bahan-bahan ni je ke yang boleh larut?
Saya rasa tak, cikgu. Banyak juga bahan-bahan ataupun barang-barang yang boleh larut sebenarnya. Bagus. Tapi boleh Azhar namakan ke? Ataupun apa kata kita minta jom. anak-anak kita namakan. Lega saya, cikgu. Tak apa, kita minta anak-anak kita ni untuk tolong Abang Azhar. Baik. Okay, kita namakan 3 bahan. 3 contoh bahan yang boleh larut dalam air. Okey. Ataupun kita panggil bahan larut lah. Baik. Siapa yang nak tolong abang? Tadi kita dah ada Aiman sudah. Ryan. Okey. Awak memang terbaik Ryan. Okay, silakan Ryan. Bagus Ryan. Okay, Ryan cuba namakan kita bantu Abang Azhar ni untuk bagi 3 bahan yang boleh larut dalam air. Silakan Ryan. Ryan. Contoh bahan larut ialah serbuk koko. Okey. Serbuk koko. Saya ada ni cikgu, tapi tadi saya sempat dengar dia bisik susu, cikgu. Susu, ya betul. Yang dan ketiga. Satu lagi. Siapa nak tolong? Okey, Darwish. Darwish, silakan. Satu lagi bahan yang boleh larut, bahan larut. Selain daripada serbuk koko dan susu. Kalau kita kata tadi, okey, Iman, Ali, apanya? Serbuk deterjen. Serbuk deterjen, ya Serbuk betul. deterjen. Ini mesti deterjen. kadang-kadang selalu basuh baju, cikgu. Ya. Kan? Cubalah bayangkan kalau kitanya sabun deterjen yang mak-mak kita basuh baju tu tak larut dalam air. Betul. Habis bertumpuklah baju, cikgu. Tak bersihlah baju kita kan. So sebenarnya kita boleh tengok dengan keadaan sekeliling kita, cikgu. Kita tahu yang mana kita boleh klasifikasikan. Betul tak? Ya, Kita boleh kelaskan yang mana bahan larut ataupun bahan tidak larut, cikgu. Baik. Sedikit sebanyak kita dah dapat tahu. Kejap. Kita belum tengok lagi bahan tak larut. Betul, cikgu. Saya nak cakap yang tu tadi, cikgu. Terima kasih cikgu sebut kat saya. Okey. Mungkin silakan, cikgu. Jadi kita nak minta seorang lagi untuk namakan pula. Baik. Kita bantu Abang Azhar ni nak kenal apa lagi bahan yang tidak boleh melarut. Baik. Siapa yang nak tolong? Siapa nak tolong? Siapa nak jawab? Saya Okey, itu Darwish. dia, cikgu. Okey, Darwish. bagus. Boleh Darwish namakan 3 bahan yang tidak larut. Okey. Bahan ini tidak larut adalah pasir dan kacang tanah dan kaca, cikgu. Pasir, kacang tanah dengan kaca. So samalah simbolnya kalau kacang tanah kita boleh samakan juga dengan kacang hijau lah, cikgu kan. Itu sedikit sebanyak untuk bahan larut dan juga bahan tidak larut. Tapi ini sebagai contoh. Banyak lagi sebenarnya, cikgu kan. Untuk bahan larut dan juga bahan tidak larut ini. Baik, kita nak berhenti rehat seketika, cikgu. Kita akan kembali selepas ini dalam Teras Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali dalam Teras Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi dan kita masih bersama dengan Cikgu Fazila Omar, Ketua Panitia Sains SK Datuk Keramat 2 Kuala Lumpur dan juga adik-adik saya yang comel-comel daripada 3 buah sekolah, SK Datuk Keramat 2, Pusat Tahfiz Darul Hafizin Keramat dan juga SK Setapak Indah. Adik-adik masih okey ke untuk kita teruskan kelas kita? Kalau okey, belanja abang double thumbs up.
Okey, itu dia. Baik cikgu. Bila sebut pasal larutan ni cikgu, kadang-kadang kalau kita pergi kedai makan. Ni sebelum PKP lah cerita dia kan. Kita pergi kedai makan, kalau kita order makan antara makanan dengan minuman, selalunya minuman akan sampai dulu. So macam mungkin cikgu boleh kongsikan juga. Baik, macam mana sebenarnya kita nak mempercepatkan larutan gula tu cikgu? Mungkin kita boleh lagi cepat kalau 2 minit sampai, mungkin 1 minit lagi sampai pula. Kan macam tu. Itulah, kita sebenarnya ada cara bagaimana kita nak melarutkan gula kita lebih cepat. Kalau nak tahu, apa kata kita ajar anak-anak kita ni buat lagi satu eksperimen. Jom. Ini yang best ni. Okey. Alright. Jadi untuk eksperimen kali ini, kita cikgu harap anak-anak semua dah bersedia dengan bahan masing-masing. Okey, bahan masing-masing apa yang kita perlukan ialah dah sediakan Azhar boleh ambil ya. Boleh, 2 cikgu. buah bekas yang berlabel A dan B. A dan juga B cikgu. Okey, alright. Okey, sekarang untuk bekas A tu, kita isikan dengan 200 ml air sejuk. Tu air sejuk di sana tu. Okey, yang warna pink. Pink ni. Okey, so masukkan dalam bekas yang pertama, bekas A. Baik, untuk masukkan air sejuk ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okey cikgu. Wah, okey. Alright, kita masukkan berapa ml cikgu? 200 ml sahaja. 200 ml juga. Siap ada dengan ais sekali package cikgu. Tu yang sedap tu. Alright, itulah. Okey cikgu. Okey, untuk yang kedua, untuk bekas B, kita masukkan, ini kita guna air suam ya. Untuk anak-anak di rumah, kita gunakan air suam. Tapi kat sini kita gunakan air panas. Mungkin masukkan dalam bekas yang kedua, bekas B. Kalau bekas A tu kita dah nampak dah cikgu kesan air sejuk tu cikgu. Ya. Okey, ni kita masukkan pula air panas. Sama juga cikgu. Bila kita gunakan air panas ya anak-anak di rumah tu, pastikan di bawah pengawasan orang-orang yang lebih dewasa. Sebab bahaya kan air panas ni nanti boleh buat kita cedera. Dan saya kena percaya sekarang ni pun adik-adik kita ni di bawah pemantauan ibu dan ayah lah di rumah tu kan. So kalau anda dekat rumah yang menonton ni, kena sama juga pemantauan daripada penjaga anda. Okey. Okey, baik. Baik cikgu, kita dah masukkan 2 air sejuk dan juga air panas. Langkah seterusnya kita masukkan 1 sudu gula dalam setiap bekas. 1 sudu gula. Which one is gula? Gula yang ini. Yang ni cikgu. Yang ini. Okey. Masukkan gula 1 sudu saja dalam bekas A. Okey. Dan 1 sudu lagi dalam bekas B. A. Yang ni bekas B. Ini sebab kita nak buat satu, kita nak buat air sirap sejuk. Satu kita nak buat air teh panas. Okey, baik cikgu. So kita nak kacau cikgu. Kita kena kacau lah. Okey, saya kacau dengan A dulu. Kita kacau yang A dulu. Tak, kita kacau serentak. Kita kacau serentak. Okey. Kita kacau serentak. Mari cikgu. Saya buat. Okey. Boleh. Okey. Okey. Saya putar. Sambil tu anak-anak boleh lihat perubahan yang berlaku pada gula kita. Baik. Tengok gula dalam bekas A ke atau bekas B. Saya rasa macam dah mula nampak kesannya cikgu. Ataupun apa yang berlaku. Okey, tapi tak apa. Kita kacau dulu cikgu. Okey. Baik cikgu. Adik-adik kita pun buat benda yang sama juga sekarang ni. Okey, kita kacau dulu. Okey, selesai cikgu. Okey. Kacauan yang sama dalam durasi masa yang sama. Tapi kesannya berbeza. Okey, kalau kita lihat kat sini kan kita dah nampak. Jadi tapi sebelum tu kita tanya. Okey, nampaknya anak-anak semua dah sedia ke? Nak bagi tahu cikgu apa yang anak-anak nampak. Itu dia. Aiman dah akan macam ni. Dah ready. Okey, baik. Okey, soalan cikgu. Okey, perhatikan gula dalam bekas A dan bekas B. Okey, soalan cikgu. Gula dalam bekas mana yang larut dahulu? Siapa yang nak jawab? Okey, Putera Ryan nak jawab je lah cikgu. Okey, baik Putera Ryan. Apa pemerhatian kamu tentang gula dalam bika mana yang larut dahulu? Bika A atau bika B? Bekas B larut lebih cepat berbanding gula dalam bekas A. Nampak itu tu? Jawapan daripada Ryan cikgu yang katanya gula daripada bekas B larut terlebih dahulu berbanding bekas A. So adakah tepat jawapan
Ryan, cikgu. Okey, cuba kita tengok anak-anak yang lain dapat jawapan yang sama tak? Baik, siapa yang nak jawab? Okey, Iris, cikgu. Okey, Iris. Silakan, Iris. Gula dalam bekas B lebih cepat larut berbanding gula dalam bekas A, cikgu. Ya, betul tu. Tengoklah macam yang sahabat juga kan. Yep. Kita nampak gula dalam bekas B, yang kita isikan air panas tu dia larut lebih terdahulu daripada gula dalam bekas A. Kalau kita tengok dekat sini, masihlah nampak lagi gula yang masih belum larut. Maksudnya belum larut sepenuhnya. Dia belum larut sepenuhnya. Dia lambatlah. Baik, so jawapan kedua-dua adik kita tadi, Iris dan juga Ryan, betul lah, cikgu? Betul. Gula dalam bekas ataupun bikap B ni lebih larut berbanding bikap A. Lebih berlarut lebih cepat berbanding. Dan gula, maknanya kalau kita melarutkan gula dalam bekas yang berisi air yang panas, yang mempunyai suhu yang lebih tinggi, dia akan melarut lebih cepat berbanding dengan gula yang dilarutkan dalam air yang sejuk. Patutlah saya nampak, cikgu. Mak saya kalau nak buat air sejuk, air sasi ais ke apa, dia akan buat gula tu dalam air panas dulu, kemudian baru campur. Macam tu lah. Macam kalau kita tengok kan, mak-mak bancukkan susu untuk adik, dia akan gunakan air suap. Untuk memudahkan proses ataupun mempercepatkan proses tu. Baik, cikgu. Jadi daripada sini, apa kesimpulan yang boleh kita buat daripada eksperimen ni? Siapa nak bagi tahu, cikgu? Okey, siapa? Iman Zafran ataupun Ali. Ali. Silakan. Dia boleh dilarutkan lebih cepat dalam air panas berbanding air sejuk. Betul lah tu. So seperti yang disebutkan, gula dalam air panas lebih cepat larut berbanding gula dalam air sejuk. Okey, so itu cara yang pertama. Baik. Kita ada cara yang kedua ke, cikgu? Ya, sebenarnya ada macam-macam cara kita nak buat air kita ni larut, gula kita ni larut dengan lebih cepat. Baik, so maksudnya kita akan buat next eksperimen ni. Ya, betul. Okey, so kita nak buat jalankan satu lagi eksperimen. Macam mana kita nak lakukan, cikgu? Ini macam kita nak buat air untuk kita je, cikgu ni. Nampak jawab. Cikgu nak minta lah. Cikgu dah haus ni. Boleh Azhar buatkan cikgu air? Boleh, cikgu. Okey, so dalam ni apanya, cikgu? Ni ada teh lah, cikgu. Teh. Kita ada uncang teh yang telah pun dilarutkan kan dalam air dan dah berubah warna dah. Okey, so apa yang kita nak lakukan, cikgu, untuk eksperimen ni, cikgu? Masukkan dalam cawan. Okey. Alright, so ini kita nak tengok. Kita masukkan dalam cawan. So disebabkan ini tak ada ukuran ml-nya, so kita masukkan je lah, cikgu. Okey, itu belum bergula. Okey, baik. Mintalah Azhar masukkan 1 sudu gula, ya? Boleh, cikgu. Okey. Ini kita masukkan 1 sudu gula. Bismillah. Ini boleh terus minum ni. Okey, baik, cikgu. Okey. Kita dah masukkan 1 sudu gula dalam bekas ataupun dalam cawan ni. Kemudian kita nak kacau ke, cikgu? Tak payah. Tak payah kacau? Jangan kacau dulu. Okey, baik. Tapi kita tengok kat sini apa yang berlaku bila kita tidak mengaduk gula kita. Kita boleh nampak kat sini masih ada lagi gula yang belum melarut. Jadi macam mana kita nak buat gula ni larut lebih cepat? Jadi kita jalankan eksperimen kita yang seterusnya. Baik. Okey. Ini sama juga kita nak tahu bagaimana nak melarutkan dengan lebih cepat. Ya, betul. Okey, baik, cikgu. Jadi untuk eksperimen ini apa kata? Baik. Okey. Kita jalankan eksperimen seterusnya. Cikgu nak anak-anak semua bersedia dengan 2 buah bekas lagi. Okey. Kita letak tepi dululah, ya. Okey, air tu kita biar larut dulu, jadi kita minum, cikgu. Kita biarkan dulu. Okey, 2 buah bekas A dan B. Okey, macam biasa kita masukkan. Baik. Okey. 200 ml air ke dalam setiap bekas. Okey, sama. Kedua-dua bekas sama, cikgu? Ya, 2 bekas kita masukkan air. Baik, so ini adik-adik di rumah pun akan buat eksperimen yang sama. Ya, betul. So kita boleh masukkan 200 ml. 200 ml air dalam setiap bekas. Okey. Lepas tu kita masukkan 1 sudu gula. Baik, kejap, cikgu. Saya alihkan kejap, cikgu. Okey, boleh. Sebab saya nak tengok teh dia dah, cikgu. Dia guna teh apa ni kan? Macam sedap je. Baik. Okey. Kita masukkan 1 sudu gula. Baik. Okey.
dalam setiap bekas. Okey, satu sudu gula gula pula cikgu. Satu sudu gula dalam setiap bekas. Ya, betul. Okey. Satu sudu gula dalam bekas A dan juga bekas B. Baik, okey. Okey, seterusnya. Baik. Okey. Kita dah masukkan gula ke dalam dua-dua bekas. Kita sekarang ambil rot kaca tadi. Okey, baik. Kita adukkan bekas B sahaja. Okey, baik. Kita adukkan. Okey. So, kita akan adukkan, adik-adik di rumah pun sama. Kita adukkan hanya bekas B sahaja walaupun kedua-duanya dimasukkan gula. Ya, betul. Okey, itu dia. Kita kacau. Okey. Kita dah mula nampak hasilnya, cikgu. Dan bekas A memang kita biarkan tanpa kacau lah, cikgu. Okey, baik. Kita nak tengok macam mana nak melarutkan gula ni lebih cepat kan. Okey, sama ada baik. kita aduk ataupun tidak. Okey, ini cara yang kedua lah. Cara yang kedua. Baik. Okey, dah mula nampak, cikgu, hasilnya, cikgu. Okey. Okay, anak-anak di rumah bagaimana? Dah nampak hasilnya? Wah, itu Raya bersungguh, cikgu. Hati-hati Raya, takut tumpah nanti. Betul-betul dia kacau tu, cikgu. Okey, sekarang kita baik. dah nampak kan? Okey. Dah nampak hasilnya. Kita nampak hasil dia, cikgu. Jadi, kita nak tanya. Baik. Pemerhatian. Apa yang adik-adik kita nampak? Okay, anak-anak kita nampak tentang pemerhatian yang kita buat untuk gula yang kita aduk dan gula yang kita tak aduk. Baik. So, dalam di kedua-dua bikar ni lah. Okey. Yeah. Siapa? Saya rasa saya nak dengar jawapan daripada Ryan. Boleh tak, cikgu? Daripada Ryan? Sebab tadi bersungguh lah. Macam tu kan? Kenapa dia aduk macam tu? Kuat Bersemangat, kan? cikgu. Itu yang best tu adik-adik kita ni. Betul. Okey, Ryan. Mungkin Ryan boleh ceritakan. Boleh. Daripada apa yang cikgu persoalkan tadi adalah kita nak perhatikan gula dalam bikar A dan juga bikar B. Ya, betul. Yang mana soalan dia apa, cikgu? Gula dalam bikar mana yang larut terlebih dahulu? Okey, baik. Gula dalam bikar mana yang larut terlebih dahulu, Ryan? Antara A dan juga B. Tapi larut lebih B lebih larut terlebih dahulu. Okey, katanya B lebih larut terlebih dahulu berbanding A. Ya, betul tu. Anak-anak yang lain macam mana? Baik. Sama juga ke dapat bekas? Sama. Aiman, dia sama macam tu, cikgu. Betul, Sama. cikgu kan. Jadi, betul lah tu jawapan kita. Baik. Sama juga macam jawapan Abang Azhar. Okey, gula dalam bekas B larut terlebih dahulu berbanding gula dalam bekas A. Okey, baik. Jadi daripada eksperimen ni kita tadi Azhar nampak tak sebenarnya macam mana nak buat gula tu larut lebih cepat? Saya nampak, cikgu. Kita boleh menggabungkan kedua-dua cara tadi dalam satu cara. Contohnya, kita gunakan air panas dan juga kita kacau sekali untuk mendapatkan hasil yang lebih cepat untuk larutan gula. Betul tak, cikgu? Betul tu. Jadi kita dah ada dua cara. Dua cara bagaimana kita nak melarutkan gula kita lebih cepat. Yang pertama tadi kita gunakan air panas. Betul. Yang kedua kita kena aduk. Tapi bukan dua cara je. Kita ada lagi satu cara. Okey. Baik. So cara ni kita nak teruskan, cikgu? Ya, kita teruskan. Okey, baik. Yang mana kita nak teruskan untuk cara yang ketiga ni, kita teruskan sekali. Alright, untuk eksperimen kita. Baik, kita dah selesaikan eksperimen kita tadi. Okey, kita nak teruskan. Apa yang kita perlu kita lakukan, cikgu, untuk eksperimen kita yang seterusnya? Cuba sebelum tu, Aisyah buat satu lagi. Baik. Air teh untuk cikgu. Okey, so sebab itu tadi kita tak kacau kan? Okey, so ini sama je teh dua-dua, cikgu. Juga. Sebab bila saya dah perhati-perhati ambil dua-dua tadi, tengok rupanya sama je dia punya teh dia. Baunya pun, ya Allah. Strawberry. Sedap. Semerbak kasturi. Kan? Okey, baik. Kita dah masukkan air teh, kemudian kita masuk. Oh, ini lain pula gulanya, cikgu. Kita guna gula lain pula kali ni. Okey. Kita ambil sebiji, kita masukkan. Nampak, cikgu? Sekejap guna chopstick. Okey, so masukkan satu je, cikgu. Okey, masukkan. Okey, bismillah. Okey, baik. So satu je, cikgu, kita masukkan. Cukup satu, tak boleh banyak-banyak. Baik, tadi kita dah masukkan gula biasa, kita tak kacau. Yang ni kita perlu kacau juga ke, cikgu? Kacaulah sikit. Okey. Kita kacau sikit, kita tengok apakah hasilnya. Gula cube ni
apa yang berlaku sekiranya kita letak dalam air dan kita kacau dia? Kacau. Adakah gula ni akan maintain macam tu ataupun akan mula mengecil? Okey, saya rasa kita macam dah mula nampak lah cikgu hasilnya. Tapi lambat kan? Betul cikgu. Lambatlah Azhar. Betul. Nah, apa kata kita minta lah anak-anak kita untuk sama-sama buatkan eksperimen ni. Okey, baik. Jom kita buat sama-sama. Okey, untuk langkah seterusnya. Macam mana cikgu kita nak buat untuk mempercepatkan cikgu? Okey. Sekarang kita gunakan dua lagi bekas. Okey, dua lagi bekas kita masukkan dengan 200 ml air ke dalam setiap bekas. Kita ada satu bekas cikgu. Kemudian kita nak ambil lagi satu bekas tadi, bekas A. Kan? Di manakah bekas A? Okey, ini dia. Okey, baik cikgu. Tadi cikgu cakap kita kena ada dua bekas. Bekal ni untuk kita mulakan eksperimen kita yang ketiga. Masukkan 200 cikgu kan? Ya, betul tu. Anak-anak semua boleh masukkan siap-siap 200 ml air ke dalam kedua-dua bekas. Okey, kali ni kita akan gunakan dua jenis gula. Okey. Kita ada kat sini, kita ada gula pasir. Baik. Dan kita ada juga gula cube. Gula cube. Jadi untuk eksperimen kita yang ini, kita masukkan gula pasir dalam bekas A. Okey. Okey, masukkan gula pasir dalam bekas A. So adik-adik kita semua boleh masukkan juga. Kita masukkan 1 sudu gula pasir. Ya. Okey. Dan 1 ketul gula cube dalam bekas B. Okey, 1 ketul ya. Seketul je. Okey. Okey, tadi kita kata kita nak gula kita larut lebih cepat, kita kena aduk, betul? Betul cikgu. Jadi sekarang cikgu nak kita adukkan kedua-dua bekas kita tu secara serentak. Okey. Kita buat secara serentak. Baik, jom kita kacau. Kita nampak adik-adik kita buat tu pun bersungguh-sungguh, semua fokus cikgu ini yang best ni bila kita buat eksperimen cikgu, kita nampak dengan jelas. Betul. Jadi bila dia orang buat macam ni baru dah nampak kan macam mana cara dia orang nak melarutkan gula dengan lebih cepat. Betul cikgu. Okey. So kita tengok, kita akan terus kacau saja. Untuk kita nak tengok hasilnya antara gula pasir dan juga gula cube, yang manakah lebih cepat larut dan yang manakah lambat larut di antara kedua-dua jenis gula ni lah. Baik, saya dah macam mula nampak hasilnya. Saya nampak adik kita pun ada yang dah ready. Aiman dah okey ke Aiman? Aiman dah ready. Wah, dia angkat thumbs up. Dia dah nampak kat situ. Okey. Okey cikgu. Kita dah nampak hasilnya. Kita dah nampak kan? Kedua-dua bekas. Baik cikgu. Cuba kita tengok bikar kita ni, bikar yang pertama dengan bikar yang kedua. Baik. Kita dulu kita masukkan gula dalam air yang sama. Betul. Okey, kemudian kita nampak, kita perhatikan bekas yang dalam bekas A ni, gula dia dah pun larut. Betul. Bekas yang B ni pula, okey, bekas B yang kita letakkan gula cube ni tadi. Okey, gula ni melarut. Okey, gula ni melarut. Baik. Tapi nampak masih ada lagi yang belum larut. Dia lambat larut, tapi lama-kelamaan dia akan larut juga. So, ini adalah satu lagi cara untuk melarutkan gula dengan lebih cepat. So, macam mana tadi tu? Kita nak larutkan gula lebih cepat, kita kena gunakan gula pasir. Ini saya tunjuk sekali lagi saya tunjuk sekali lagi untuk adik kita yang berada di rumah. Nak tengok bagaimana larutan kalau B masih ada lagi ketulan gula, manakala A memang terus dah tak ada gula, yang mana kosong. Ini dia dalam ni so ini kita dapat buat macam cikgu sebut tadi. Gula pasir lebih mudah larut berbanding larut lebih cepat. Okey, baik cikgu. Kita dah selesai untuk ketiga-tiga eksperimen kita cikgu. Untuk kita tahu berkenaan dengan bahan larut dan juga bahan tak larut. Kita nak berhenti rehat seketika cikgu. Kembali selepas ini dalam Teras Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Salam Teras Didik TV KPM bersama-sama dengan saya Azhar Hilmi. Sedar tak sedar kita dah masuk ke segmen yang terakhir untuk Teras Didik TV KPM kita pada pagi ini. Tadi kita dah belajar cikgu berkenaan dengan larutan, bahan larut dan juga bahan tak larut, dan juga bagaimana kalau bahan larut dimasukkan dalam air sejuk dan juga dalam air panas, apa perbezaannya, dan juga beza kalau kita aduk dan juga tidak aduk. Itu yang kita belajar tadi cikgu. Baik cikgu, mungkin cikgu boleh kongsikan sedikit rumusan terhadap apa yang kita belajar dalam subjek sains dan juga topik kita campuran ni cikgu. Silakan. Okey, jadi dalam tajuk yang kita dah belajar ni tadi, lepas ni anak-anak dah kenal macam mana nak kenal pasti bahan yang boleh larut dan juga bahan yang tak boleh larut dalam air, dan macam mana kalau orang tanya macam mana nak tahu benda tu larut, kita masukkan dalam air, kita tengok pada perubahan. Baik. Kita tengok pada perubahan dia, bila kita dah tak ada dalam air tu, kita katakan itu adalah bahan larut. Dan seterusnya tadi kita semua dah belajar tentang 3 cara. 3 teknik macam mana nak kita nak larutkan gula kita dengan lebih cepat. Macam tadi kita dah buat, kita tengok perbezaan antara kita masukkan gula dalam air sejuk dan air panas. Kita nampak gula dalam air panas larut lebih cepat. Baik. Lepas tu kita adukkan gula yang kita aduk lebih cepat larut. Berbanding tidak aduk cikgu. Ya, betul. Dan satu lagi kita gunakan gula yang berlainan saiz. Okey, saiz yang lebih kecil dan lebih besar. Yang mana yang lebih besar tu gula kita tadi dia lebih lambat melarut. Baik, itu dia. So sedikit sebanyak kita tahu bukan sekadar untuk subjek sains saja, tapi untuk kita nak gunakan seharian pun kita tahulah cikgu kan. Mungkin nak buat air untuk ibu, nak buat air untuk ayah. So kita tahu menggunakan bahan-bahan yang cikgu sebutkan tadi dan bagaimana nak mempercepatkan proses larutan tersebut. Baik, adik-adik kat Google Meet okey ke? Belanja abang dapat thumbs up kalau okey? Okey. Baik, nak dengar tak cikgu kita nyanyi? Kalau nak dengar, belanja apa lagi dapat thumbs up macam ni? Okey, nak. Alright, adik-adik kena nyanyi juga dekat Google Meet, dan juga yang dekat rumah boleh nyanyi sama-sama. Saya yakin, abang yakin lagu ni memang semua tahu. Kita nak dengar nyanyian cikgu Fazilah kita. Silakan tapi cikgu tak nak nyanyi sorang-sorang. Alamak. Cikgu nak ajak abang Han nyanyi dengan cikgu. Okey, boleh cikgu. Alright. Okay. Jom kita nyanyi sama-sama. Semua kena nyanyi, okey? Okey, masuk. Di mana dia? Biji gula saya. Biji gula saya dah hilang dalam air. Mana perginya biji gula saya? Biji gula saya dah larut dalam air. Bahan larut, bahan larut, bahan larut di dalam air. Bahan larut, bahan larut, bahan larut di dalam air. Mana nak tahu bahan itulah. Adukkan campuran, perhati perubahan. Jika diaduk lebih cepat larut, guna air panas dan saiz lebih kecil. Bahan larut, bahan larut, bahan melarut di dalam air. Bahan larut, bahan larut, bahan melarut di dalam air. Mana dia biji gula saya? Mana biji gula ni? Biji gula saya dah hilang dalam air. Alamak. Mana perginya biji gula saya? Biji gula saya dah larut dalam air. Everyone. Bahan larut, bahan larut, bahan melarut di dalam air. Bahan larut, bahan larut, bahan melarut di dalam air. Mana nak tahu bahan itu larut? Campuran, perhati perubahan. Jika diaduk lebih cepat larut, guna air panas dan saiz lebih kecil. Bahan larut, bahan larut, bahan melarut di dalam air. Bahan larut, bahan larut, bahan melarut di dalam air. Okey, itu dia lagu yang kena dengan subjek dan juga topik kita pada pagi ini, cikgu. Campuran. Dan terima kasih banyak kepada Cikgu Fazilah Omar, Ketua Panitia Sains
SK Datuk Keramat 2 Kuala Lumpur, adik-adik saya yang berada di Google Meet. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama kita pada pagi ini dan juga anda yang berada di rumah. Jangan lupa temu janji kita setiap hari 8 pagi hingga 10 pagi dalam Teras Didik TV KPM. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye. Dengan mempelajari teknik bagaimana untuk melarutkan bahan dengan lebih cepat, anak saya akan lebih faham kenapa saya menggunakan air panas dan gula pasir untuk mengaduk minuman coklat kegemarannya. Saya berharap dengan mempelajari tajuk bahan baru ini, anak saya akan lebih memperoleh banyak manfaat selain dapat mengaplikasikan teknik-teknik tersebut dalam kehidupan sehariannya. Kini saya dah tak perlu risau lagi kerana anak saya dah dapat berdikari dan membuat minuman sendiri. Sebagai seorang guru di sekolah yang mengajar sains tahap 1, saya rasa topik bahan darut ini amat sesuai dan perlu diajar kepada murid-murid, terutama sekali kepada mereka yang masih kecil ini. Dengan topik ini, ia sedikit sebanyak memberikan pendedahan kepada mereka untuk lebih memahami tentang bahan melarut dan bahan tidak melarut di dalam air. Secara asasnya, mereka turut diajar bagaimana untuk membuatkan sesuatu bahan melarut dengan lebih cepat dengan memilih teknik-teknik tertentu. Dengan mempelajari topik ini, saya yakin anak-anak murid saya akan lebih bijak dan lebih berdikari untuk menyediakan makan minum. Bahan larut dan bahan tidak larut ini memang sangat sesuai diajar dan ditekankan kepada anak-anak kecil ini, terutamanya pada peringkat awal perkembangan mereka. Mencampurkan bahan ke dalam makanan dan minuman kita memang berkait rapat dalam kehidupan seharian. Anak-anak kecil ini akan lebih faham dan mengaitkan sebab kenapa ibu bapa mereka perlu mengaduk guna air panas dan saiz lebih kecil untuk dicampurkan ke dalam masakan atau minuman mereka. Didik TV KPM